Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Amma ba'du. Bismillahi ma sya'allah, la quwwata illa billahi ma sya'allah. Khairu kullu biyadillahi ma sya'allah. Kullu ni'matin minallahi ma sya'allah. La yasrifu su'a illallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana. Innaka antal jawadul karim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amin. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan inayah Allah Subhanahu wa taala, Allah pilih untuk kita berkumpul di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Saya nak kenalkan diri dulu ya. Jadi saya dijemput oleh masjid tuan-tuan dan puan. Nama saya Abdul Jabbar. Saya berasal dari Sabah. Jadi kalau ada logat tu sikit tu, jadi faham lah ya. Dan saya dah menetap di Semenanjung ni dah lebih 20 tahun dah. Dah kira jadi orang sinilah ya. Yang saya muliakan iaitu pengurusi masjid kita serta barisan AJK, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam yang mulia ini iaitu bersamaan dengan malam 12 Rabiul Awal. Kalau dalam bulan Islam, masuk saja maghrib dah dikira hari yang baru. Sukanya saya nak mulakan majlis kita. Sebelum kita nak mulakan ni, saya minta tuan-tuan dan puan-puan kita berselawat dulu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berselawat biasa sebanyak lebih kurang 7 kali. Kemudian ada satu selawat lagi, tuan-tuan dan puan-puan ikut saya sebanyak 3 kali insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, ikut saya selawat ni. Jazallahu anna Sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna Sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna Sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Selawat yang kedua tadi itu ada hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu at'aba sab'ina katiban alfa sabahin. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucap jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan memenatkan 70 malaikat untuk menulis selama 1000 hari, menulis kebaikan selama 1000 hari bagi orang yang mengucapkannya. Jadi kalau kita ucap sekali, Allah bagi pahala 1000 hari. Kita nak buat amalan selama 1000 hari, kita tak mampu. Bukan kata 1000 hari, kita nak buat amalan 1 hari penuh pun kita tak mampu nak buat. Ini kan pula 1000 hari. Jadi ucap sekali, Allah bagi 1000 hari. 3 kali ucap, Allah bagi lebih kurang 3000 hari, bersamaan dengan lebih kurang 3 tahun. Masya Allah ya. Jadi kita cuba-cuba amal, insya-Allah. Jadi di malam yang mulia ini kita menyambut Maulidur Rasul, iaitu ulang tahun kelahiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya teringat dalam satu hadis, iaitu hadis Jibril. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan biasa dengar hadis Jibril. Bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang dalam keadaan satu orang manusia. Satu orang manusia datang dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dalam satu majlis. Kemudian malaikat Jibril datang tadi dalam majlis tadi. Malaikat Jibril datang terus duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril tanya 4 soalan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soalan yang pertama, apakah itu iman? Soalan yang kedua, apakah itu Islam? Soalan yang ketiga, apakah itu ihsan? Soalan yang keempat, bilakah kiamat? Jadi 4 soalan tadi, yang pertama sekali berkaitan dengan iman. Jadi Nabi SAW bagi jawapan. Jawapan yang pertama tentang iman, iaitu kamu beriman dengan Allah, kamu beriman dengan para malaikat, kamu beriman dengan kitab-kitab, kamu beriman dengan nabi-nabi, kamu beriman dengan hari akhirat, dan kamu beriman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam rukun iman wajib beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebagai umat akhir zaman, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita diwajibkan untuk mengetahui dan wajib untuk kita hafal 25 rasul. Bukan sekadar Nabi Muhammad sahaja, itu memang nabi kita, tapi 25 rasul lagi pun kita wajib untuk ingat dan kita hafal. 25 rasul. Yang selebihnya itu lebih kurang 124,000 para nabi alaihi wassalam, itu tidak diwajibkan.
hanya 25 rasul sahaja. Kemudian dalam rukun iman yang 6 itu, ada juga yang kita diwajibkan untuk ambil tahu dan untuk ingat, iaitu beriman dengan para malaikat. Paling kurang yang 10 itu. Yang 10. Jadi yang 10 itu termasuklah malaikat Jibril alaihissalam. Yang 10 itu kena hafal, wajib. Bukan satu benda yang kita mau tidak mau, kita rasa kita nak, kita hafal. Kita rasa kita tak nak, kita tak hafal. Tak. Perkara yang wajib adalah sudah semestinya setiap orang kena ambil tahu. Ya. Jadi beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, beriman dengan Nabi kena lebih kurang kena tahu serba sedikit tentang kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena tahu serba sedikit. Siapa Nabi Muhammad, siapa ayahnya, siapa nama ibunya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari apa, kemudian pada bulan apa, berapa hari bulan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datuknya nama siapa, lahir di mana dan wafat di mana, kemudian anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kena tahu serba sedikit, wajib ambil tahu serba sedikit. Nabi sallallahu alaihi wasallam ayahnya nama Abdullah. Ayahnya nama Abdullah. Nah, ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Aminah. Datuk Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Abdul Muttalib. Pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah kewafatan ayah baginda iaitu Abu Talib. Ini kita boleh kata hampir semua orang tahu, ya. Dan anak Nabi sallallahu alaihi wasallam ada lebih kurang 8 orang, ya, ada lebih kurang 7 orang. 7 orang anak Nabi. 3 lelaki, kemudian 3 lelaki, 4 perempuan. Jadi 4 perempuan, yang 3 wafat pada hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang wafat yang meninggal setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Itu pun selepas 6 bulan selepas kewafatan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lelaki waktu kecil lagi, waktu masih baby lagi dah meninggal dunia, ya. Jadi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada berapa? Ya, ada 11. Jadi kita tak perlulah sampai 11, ya. Umat Nabi ni sampai 4 saja. Itu pun kalau mampu, ya. Kalau tak mampu cukuplah 1. Jadi saya ingin sentuh kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam serba sedikit. Mengikut hadis di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut, akulah Nabi yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menjaga nasab keturunanku sehingga ke Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam. Sehingga ke Nabi Adam. Makna kata daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga ke Nabi Adam lebih kurang ada 83 keturunan Nabi. Sehingga ke Nabi Adam ada 83 orang. Itu mengikut kitab yang dikarang oleh Maulana Safiyur Rahman, iaitu nama kitab itu Ar-Rahiqul Makhtum. Ada juga kitab yang telah tulis salasilah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga ke Nabi Adam, iaitu Sirah Ibnu Hisham. Pun ada juga, tapi tidak sampai, lebih kurang 80, tak sampai. Lebih kurang ada dalam 70 lebih sahaja. Tapi yang paling banyak buat masa ni ialah dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum telah menyebut lebih kurang 83 orang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke Nabi Adam. Yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Adnan sahaja. Itu sahaja yang sahih. Yang selebihnya itu daripada Adnan sampai ke Nabi Ibrahim masih ada ulama yang bertawakuf. Maksudnya masih ada ulama yang berpegang pada hadis tersebut. Dan kemudian daripada Nabi Ibrahim alaihissalam sampai ke Nabi Adam alaihissalam itu hadis dhaif. Tapi pun begitu, kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita masih berpegang pada hadis dhaif. Saya bacakan nasab keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Muhammad
sampai ke Nabi Adam alaihimus salatu wassalam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Itu yang sahih. Daripada Adnan sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Adnan bin Al-Udad bin Al-Humaisa bin Sulaiman bin Aus bin Bauz bin Qamwal bin Ubay bin Awam bin Nashid bin Haza bin Baldas bin Yadlaf bin Tabikh bin Jahim bin Nahish bin Makhi bin Ayub bin Abqar bin Abid bin Al-Da'a bin Hamdan bin Sanbar bin Yathribi bin Yuzhan bin Yalhan bin Ir'awa bin Ayub bin Dishan bin Aisar bin Afnad bin Ayham bin Muqsir bin Nahith bin Zarih bin Suma bin Mazi bin Audah bin Uram bin Qidar bin Ismail bin Ibrahim alaihimus salatu wassalam. Itu sampai ke Nabi Ibrahim. Yang ini masih ada ulama yang berpegang dengan hadis ini. Daripada Nabi Ibrahim alaihissalam sampai ke Nabi Adam. Ibrahim bin Tarih. Tarih itu yang nama sebenar. Yang kita tahu namanya dalam Al-Quran disebut Azar, ya. Azar. Ibrahim bin Tarih bin Nahur bin Sarug bin Falikh bin Abir bin Shaligh bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh bin Lamik bin Mutawashlikh bin Akhnuh bin Yarid bin Mahlail bin Qinan bin Anusha bin Shith bin Adam alaihimus salatu wassalam. Itu nama Nabi, nasab keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memang betul, hadis itu memang ada. Dan Nabi SAW keturunannya memang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kita di Malaysia, terutamanya di Malaysia, kita bermadzhabkan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pun adalah keturunan Nabi SAW juga, keturunan daripada jalur Nabi SAW. Berjumpa sehingga ke Abdul Manaf, ya. Berjumpa sehingga ke Abdul Manaf. Dan daripada Abdul Manaf itulah sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Tapi mengikut pendapat Ibnu Abdul Bar Al-Qurtubi, beliau tulis dalam satu kitab Intiqa fi Fadail Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dalam kitab itu beliau tulis di antara Adnan sehingga ke Nabi Ibrahim hanya ada 3 sahaja. Itu mengikut pandangan Imam Ibnu Abdul Bar Al-Qurtubi. Mengikut pandangan beliau, daripada Adnan sampai ke Ibrahim hanya ada 3 sahaja. Saya baca kita punya nasab. Dan nasab apa? Kita punya, selama ni kita belajar fiqh, ya. Kita belajar fiqh, kita kena tahu juga siapa orang yang telah, orang kata yang kita telah belajar ilmu fiqh selama ini, siapa beliau. Kadang-kadang kita dengar Imam Asy-Syafi'i. Nama sebenar pun kita tak tahu, ya. Antara tanda seseorang mencintai seseorang, dia akan tahu serba-serbi kehidupan orang itu, orang yang dicintai. Betul, ya? Begitu. Imam Syafi'i, nama beliau yang sebenar ialah Muhammad bin Idris, ya. Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Sa'id bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Al-Udad bin Al-Humaisah bin An-Nabt bin Ismail bin Ibrahim alaihimus salatu wassalam. Ada lebih kurang 3 ataupun 4 saja daripada Adnan sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi penting kita, tapi nak menghafal semua itu bukan satu kewajipan, ya. Bukan satu kewajipan. Tahu serba sedikit, serba ringkas kehidupan Nabi itu adalah wajib. Wajib setiap orang diambil tahu, ya.
Jadi Nabi SAW adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekadar makhluk yang paling mulia. Bahkan Nabi SAW adalah ketua para nabi. Ya, ketua para nabi. Pada saya cerita satu hadis tentang Nabi Adam alaihissalam. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau sebut Umar bin Khattab semua tahu ya, semua kenal Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, yaitu sahabat yang kedua menjadi khalifah ya selepas Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan beliau juga ialah mertua kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena tahu juga ya. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma aznaba Adamu dzanbal ladzi adnabahu rafa'a sam'ahu rafa'a sam'ahu fis sama faqala as'aluka bihaqqi Muhammadin illa ghafartali fa auhallahu ilaihi wa man Muhammadun faqala bismika tabarakasmuka lamma khalaqtani rafa'tu ra'si ila arshika fa idza fihi maktubun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fa'alimtu annahu laisa ahadun a'zama 'indaka qadran mimman ja'alta ismahu ma'asmika fa auhallahu ilaihi ya Adam innahu minan nabiyyin min dzurriyyatika walaula huwa ma khalaqtuka. Daripada Abdullah ibnu Umar, daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kata beliau, baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Hadis ini dia sebenarnya hadis ini panjang, tapi dia dibawa oleh beberapa ulama dalam keadaan yang ringkas begini. Sebenarnya hadis itu panjang, ya, dialog di antara Nabi Adam alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala setelah Nabi Adam alaihissalam melakukan dosa, kan Nabi Adam alaihissalam setelah beliau makan buah khuldi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau makan juga bersama isteri beliau, bersama isteri baginda Adam alaihissalam. Kemudian dua-dua dikeluarkan daripada syurga dan dihantar ke bumi sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam dosa yang dia telah buat pada Allah Subhanahu wa taala, dia lakukan dosa hanya kerana memakan buah khuldi tadi. Nabi Adam alaihissalam telah berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, telah bersujud selama 40 tahun. Sujud selama 40 tahun tanpa mengangkat kepala. Dalam masa sujud, Nabi Adam alaihissalam menangis terus menangis sehingga kan Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma kata, sekiranya air mata baginda Adam alaihissalam bukan dicampur, maksud dia dibandingkan dengan air mata umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nescaya air mata baginda Nabi Adam alaihissalam jauh lebih banyak. Nak bagi tahu kata dia menangis tu tak berhenti, terus menangis. Jadi pada hadis ini, setelah Nabi Adam alaihissalam melakukan dosa, maka beliau telah maka baginda Nabi Adam alaihissalam telah mengangkat kepala beliau menghadap ke langit, kemudian berdoa, ya Allah, aku memohon ampun kepadamu demi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tanya pada Nabi Adam alaihissalam, siapa Muhammad? Nabi Adam Allah Subhanahu wa taala tanya pada Nabi Adam, siapa Muhammad? Kata Nabi Adam alaihissalam, dia kata apa? Dia kata, ya Allah, dengan namamu yang maha berkat, tabarakasmuka,
dengan namamu yang maha berkat. Pada ketika engkau telah menciptakan daku telah mengangkat kepalaku menghadap ke arah arash. Maka pada ketika itu aku terpandang satu tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka aku yakin bahawasanya tidak ada orang yang kedudukannya lebih mulia, yaitu orang yang namanya berada di sisi namamu. Tidak ada orang yang lebih mulia daripada beliau. Jadi dengan sebab itu Nabi Adam AS minta perantaraan Nabi Muhammad untuk diampuni dosa baginda Nabi Adam AS. Kemudian apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Wahai Adam, dia sesungguhnya Muhammad itu adalah Nabi yang terakhir di kalangan daripada zuriatmu. Nabi yang terakhir daripada zuriatmu. Kalaulah bukan kerana Muhammad, nescaya engkau tidak aku ciptakan. Masya Allah. Jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling mulia. Jadi kalau bukan kerana Muhammad, rasa kita pada hari ini pun kita tak ada. Dalam hadis yang lain disebut, kalau bukan kerana Muhammad, dikau tidak kuciptakan 7 petala langit, 7 petala bumi, segala makhluk tidak kuciptakan kalau bukan kerana Muhammad. Itu dalam hadis lain disebut begitu. Masya Allah. Ya. Jadi kita nak, orang kata kita nak mencintai, belajar mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu kewajipan, ya, satu kewajipan. Mana mungkin seseorang boleh mencintai seseorang tanpa ada pengorbanan, betul? Jadi pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah kerahkan hampir keseluruhan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam khasnya untuk umat ini. Hebatnya umat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bagi satu doa khas untuk umat ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa doa ni di akhirat kelak, supaya umat ini di akhirat kelak, umat ini tidak akan tercicir daripada pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak mau umat ini tertinggal walaupun seorang, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam nak setiap daripada umat ini masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang hajat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang kehendak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cinta ni satu perkara yang kalau diungkapkan senang, kita terjemahkan benda tu senang, dan semua orang tahu cinta tu bagaimana. Tapi nak dapatkan cinta tu bukan susah, bukan senang. Nak dapatkan cinta tu bukan senang. Apatah lagi mencintai orang yang tak pernah kita lihat. Nabi SAW memang jasad yang kita tak pernah lihat. Hanya dengar nama, hanya dengar kisah beliau, hanya dengar kisah baginda Muhammad SAW, kisah kehidupan beliau, kisah Nabi kisah dakwah beliau, kisah sunnah-sunnah dalam kehidupan beliau. Itu saja yang kita pernah dengar. Tapi nak tengok, nak nampak wajah yang agung itu masih belum boleh nampak, sebab beliau telah meninggalkan, baginda sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita lebih kurang 1400 tahun yang lepas. Jadi saya teringat satu nasihat masa zaman kita belajar, zaman saya belajar dulu. Saat ada satu tuan guru kami, dia nasihat kami. Dia bawa satu kata-kata Maulana Ashraf Ali Tanwi. Maulana Ashraf Ali Tanwi ni, beliau ialah satu orang ulama di Pakistan, di Pakistan. Dan beliau sering menasihati pelajar-pelajar beliau. Dan nasihat itulah juga sampai pada kami pada hari ini. Kata Maulana Ashraf Ali Tanwi, Iblis la'natullah, ada dua ain yang ada pada iblis la'natullah. Dan iblis la'natullah kekurangan satu ain. Kurang satu ain. Dia ada dua ain, kurang satu ain. Ain yang pertama yang ada pada iblis la'natullah iaitu abid. Abid bermaksud banyak ibadah. Orang yang banyak ibadahnya. Masya Allah, hebat. Iblis la'natullah banyak ibadahnya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ain yang kedua yang ada pada iblis iaitu alim. Alim, ya, ain yang kedua. Jadi dua-dua
dua-dua ni lengkap ada pada iblis. Dan iblis laknatullah memang makhluk yang alim pada ketika itu. Sehingga kan beliau adalah beliau dilantik menjadi ketua para malaikat pada ketika itu. Dan kita pun pernah dengar cerita iblis dihalau daripada syurga Allah, dan kemudian dihalau ke bumi untuk iblis laknatullah meminta izin kepada Allah untuk sesatkan umat cucu Nabi Adam sehingga hari kiamat. Jadi iblis dia ada dua. Dia abid, dia juga alim. Dia banyak ibadah, alim pun alim juga. Tapi beliau kekurangan ain yang ketiga, iaitu asyik. Asyik ini dalam bahasa Arab sebenarnya, kalau diterjemahkan dalam bahasa Melayu, cinta. Dalam bahasa Melayu cinta. Andai benar iblis laknatullah mempunyai rasa cinta pada Allah, nescaya iblis laknatullah sudah semestinya beliau taat pada perintah Allah untuk sujud pada Nabi Adam alaihissalam. Andai benar ada cinta itu. Tapi memang tidak ada rasa cinta pada Allah, itu tak ada. Walaupun beliau satu orang yang alim, satu orang abid, Masya Allah, hebat, tapi tidak ada rasa cinta pada Allah, maka beliau juga telah kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak pupuk cinta tu, nak cinta pada Nabi. Sebenarnya hak untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari ini, dan umat pada hari ini, hak untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sangat-sangat kurang. Sangat kurang. Sebenarnya kita ni dituntut untuk mencintai Nabi, dituntut sangat-sangat. Dituntut sangat-sangat. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Nabi kata, tidak sempurna iman seseorang di antara kamu, tidak sempurna iman seseorang di antara kamu sekiranya dia mencintai anak-anaknya, dia mencintai ahli keluarganya, dia mencintai bapa-bapaknya, dia mencintai segala-galanya lebih daripada daku. Jadi kalau kita nak iman kita sempurna, kena mencintai Nabi dulu berbanding ahli keluarga. Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka telah bukan sekadar cinta, bukan sekadar hati, bahkan mereka telah korbankan segala yang ada pada mereka untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk agama Allah. Itu yang kata cinta itu. Ada satu syair tu berbunyi begini: seseorang yang mencintai seseorang, sudah pasti dia akan menuruti perintah orang yang dia cintai. Betul? Jadi kalau tersemai dalam hati kita cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah semestinya kita taat setiap perintah Allah berdasarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi pergi mana cinta itu? Cinta itu sekadar di mulut, ya. Jadi orang kata, bukan kata tuan-tuan dan puan, yang bercakap ni pun sama. Cinta itu sekadar di mulut. Nak masuk cinta tu dalam hati, itulah kena ada pengorbanan. Kena ada pengorbanan. Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam cinta pada umat, sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah korbankan segala masa beliau, tidur beliau, kenyang beliau, dia telah korbankan untuk umat ini. Begitu juga dengan umat ini, sepatutnya sudah semestinya kena penuhi hak untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya teringat lagi satu pepatah syair dalam bahasa Urdu, ya. Satu orang ulama di Pakistan, dia selalu nasihat pelajar-pelajar dia tentang belajar. Pepatahnya dia berbunyi dalam bahasa Urdu. Lebih kurang begini: Partahe Bukhari bi ghairi ishqi Muhammad, Bukhar atahe Bukhari nahi ati. Apa kata ulama tu? Dia kata kat pelajar dia. Dia kata, kamu belajar kitab Sahih Bukhari. Kamu belajar kitab Sahih Bukhari, kamu belajar hadis. Tapi tanpa ada perasaan cinta pada Nabi. Kamu belajar hadis tapi tanpa ada rasa cinta pada Nabi.
Bukhar atahe Bukhari nahi ati. Yang akan datang pada kamu ialah demam, bukannya hadis yang akan datang pada kamu. Maksudnya, kamu belajar hadis, kamu belajar agama, tapi tanpa ada rasa cinta pada agama, tanpa ada rasa cinta pada Nabi, yang akan datang pada kamu adalah kesusahan. Bukannya hadis itu yang akan datang pada kamu, bukannya agama yang akan datang pada kamu, tapi yang datang pada kamu adalah kesusahan. Sebab itu, dalam setiap amal yang kita nak buat, kita kena bawa perasaan cinta itu. Bawa perasaan cinta. Kita nak masuk masjid, masuk dengan kaki, ikut sunnah Nabi, masuk dengan kaki kanan. Bila kita masuk dengan kaki kanan, bawa perasaan cinta kat Nabi. Nabi masuk dengan kaki kanan, jadi kita buat. Nabi SAW keluar daripada masjid dengan kaki kiri. Jadi kita keluar dengan kaki kiri, dengan perasaan rasa cinta pada Nabi. Nabi keluar masjid dengan kaki kiri, kita keluar dengan kaki kiri. Nabi SAW masuk tandas dengan kaki kiri. Begitu juga Nabi SAW keluar di tandas, keluar dengan kaki kanan. Masuk rumah dengan kaki kanan, keluar rumah dengan kaki kanan juga, ya. Ya, confident dengan jawab kata kanan, kiri. Kita masuk rumah, masuk rumah kaki kanan, keluar rumah pun kaki kanan. Jadi gitu. Setiap perbuatan kita hendaklah disandarkan cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita bukan kata kehidupan sunnah yang begitu. Kadang-kadang ibadat kita pun ada masih yang tunggang langgang. Masih lagi belum memenuhi seperti mana yang Nabi SAW buat. Jadi kita kena bawa sunnah Nabi SAW dalam hidup. Setiap dalam hidup kita. Nabi SAW ada sebut dalam satu hadis. Nabi kata, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nabi SAW sebut, barang siapa yang baru-baru nak hidupkan sunnahku, man ahya sunnati, baru nak menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, Nabi kata, maka sesungguhnya dia mencintai daku. Barang siapa yang mencintai daku, maka dia akan masuk syurga bersama-sama denganku. Jadi kita kena amal sunnah Nabi SAW dalam kehidupan. Nabi SAW adalah makhluk yang paling sempurna yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Bukan sempurna tu dari segala dari akhlak, tidak. Bahkan dari jasad Nabi SAW pun sempurna. Bukan jasad, bahkan kehidupan Nabi SAW itu sendiri sempurna. Sebab itu umat ini disarankan untuk ikut Nabi, bukan ikut orang lain. Kita dengar ada artis, dia berniqab, artis berubah menjadi baik. Masya Allah, kita tak nafikan. Bila satu orang tak kira dia sama ada dia perempuan ataupun lelaki, kalau dia berubah menjadi baik, itu adalah satu kebaikan untuk dia. Tapi nak jadikan dia idola dalam kehidupan, bukan dia. Nak jadikan dia idola dalam kehidupan, itu bukan orangnya. Nak jadikan idola dalam kehidupan adalah Nabi SAW, keluarga Nabi SAW, sahabat-sahabat Nabi SAW. Sebab sahabat-sahabat Nabi adalah orang yang Allah Subhanahu Wa Taala telah bagi title radhiyallahu anhum di dunia lagi. Di dunia lagi dapat title radhiyallahu anhum. Kita tak dapat lagi. Ini kita nak contoh orang, contoh orang yang orang kata, kalau contoh kebaikan yang dia buat boleh, tapi nak jadikan dia idola bukan orangnya. Nabi SAW dijadikan idola. Sebab tu dalam ayat Quran Allah Subhanahu Wa Taala firman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Muhammad itu terdapat satu ikutan contoh yang terbaik untuk umat ni. Jadi kenapa kita nak ikut? Ikut Nabi. Ikut Nabi bukan sekadar kita ikut Nabi itu dengan rasa cinta. Bahkan kalau ikut Nabi, natijahnya ada natijah ikut Nabi. Allah sebut dalam surah Ali Imran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala?
Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu. Kita siapa? Kita umat Nabi. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, sekiranya kamu mencintai Allah, maka ikutlah aku. Allah suruh Nabi SAW bagi tahu pada umat, kalau kita mencintai Nabi, kalau kita mencintai Allah, kena ikut Nabi. Sebab tu beriman dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kita beriman dengan Allah saja, tak beriman dengan Nabi, batal iman kita, terbatal iman kita. Sebab tu ada sebagian orang kan, yang orang kata yang berpegang pada orang kata berpegang pada fahaman yang sesat, akidah yang sesat. Dia kata tak perlu, dia kata kita ikut Quran je, tak perlu ikut Nabi. Dia tolak hadis. Hadis ditolak langsung, ikut Quran sahaja. Macam mana dia nak ikut Quran tanpa ada satu orang panduan untuk membawa segala apa yang ada dalam Quran? Betul? Jadi macam mana nak ikut? Jadi Nabi SAW Nabi SAW itu sendiri Al-Quran. Sebab segala sifat dalam Al-Quran semua ada pada Nabi SAW. Dan istimewanya Nabi SAW berbanding dengan Nabi-Nabi yang lain, hebat. Masya Allah, hebat ya. Dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala panggil Nabi-Nabi. Dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala panggil Nabi-Nabi dengan panggilan nama. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahu al-hukma sabiyya falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddas tuwa wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Nabi SAW tidak dipanggil dengan nama. Cubalah tuan-tuan dan puan-puan cari buka Al-Quran, tak ada dalam Al-Quran pun satu ayat pun yang Allah Subhanahu Wa Taala panggil Nabi SAW dengan nama, tak ada. Nabi SAW dipanggil dengan ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Begitu mulianya pangkat Nabi Muhammad SAW mengatasi nabi-nabi yang lain. Hebat, Masya Allah. Itu sebab kita ni beruntung jadi umat Nabi Muhammad SAW. Nabi masa kan? Terus lagi ya. Jadi beruntungnya kita jadi umat Muhammad SAW. Sehingga kan ulama kata, Maulidur Rasul, bulan Maulidur Rasul, sebenarnya kalau mengikut di sisi orang-orang Arab, bukan kata sekarang, bukan kata zaman Nabi, bahkan zaman jahiliyah lagi. Bulan Rabiul Awal ni sebenarnya dia tak special berbanding bulan-bulan lain. Bulan-bulan lain dia special kan? Contoh macam bulan Muharram special kan? Ramadan dia special. Dia ada bulan-bulan yang special. Ada bulan suci, ada bulan haram. Dan bulan Rabiul Awal ni kalau ikut dari segi bulan tu, dia punya, orang kata dia punya ranking dia tu kira duduk bawah lah. Ranking dia tu kira duduk bawah. Tapi kenapa mulianya bulan Rabiul Awal? Disebabkan satu orang manusia yang paling mulia telah lahir dalam bulan tersebut, maka bulan tersebut pun jadi mulia di sisi manusia sehingga ke hari kiamat. Masya Allah. Kalau ikut hari pula, hari ya, ataupun kita kata hari. Kalau kita ikut malam apa yang paling mulia? Dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut malam yang paling mulia ialah malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Qadr bahawa malam Lailatul Qadar adalah malam yang paling mulia. Tapi ada juga ulama sebut bahawasanya malam yang paling mulia adalah malam Nabi SAW dilahirkan.
Malam yang paling mulia adalah malam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Kenapa? Kenapa tuan-tuan dan puan? Sekiranya tanpa Nabi, maka tidak adalah malam Lailatul Qadar. Sekiranya tanpa Nabi tidak adalah bulan Ramadan. Sekiranya tanpa Nabi tidak adalah bulan Rabiul Awal. Sekiranya tanpa Nabi tidak adalah hari-hari, dan tidak adalah bumi, langit, 7 langit, 7 bumi, syurga, neraka, semua makhluk tak ada sekiranya tidak ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mulanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa kita patut jadikan contoh yang terbaik dalam hidup? Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, saya cerita serba sedikit jasad. Kalau ikut sunnah ada 3. Sunnah ada 3. Yang pertama sekali surah. Surah itu gambaran Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada hujung kepala hingga ke hujung kaki. Itu sunnah. Okey? Sunnah dari segi surah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ialah sirah. Sirah ialah bermaksud kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur balik. Sirah itu adalah salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ialah sarirah. Fikir Nabi risau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah sunnah yang paling terbesar. Fikir risau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya cerita serba sedikit tentang surah, ya, tentang surah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gambaran jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kulitnya putih kemerah-merahan, ya, putih kemerah-merahan. Dan Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala cipta Nabi ini dalam keadaan memang sempurna. Tidak terlalu tinggi sangat, tidak terlalu rendah sangat. Kalau rendah kan rendah. Kalau satu orang rendah tu kita boleh tahu dia punya cacatnya rendah seseorang tu. Dan kalau tinggi sangat kita pun boleh nampak orang kata kekurangan dalam ketinggian seseorang. Tapi Nabi SAW tidak. Nabi SAW tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Memang perfect. Tinggi Nabi SAW itu memang perfect. Dan memang diidam-idamkan tinggi begitu. Sehingga kan sahabat kata, sekiranya kalau ada orang yang tinggi berdiri di sebelah Nabi SAW, Nabi SAW seakan-akan nampak lebih tinggi daripada orang tadi. Nabi SAW nampak seakan-akan lebih tinggi daripada orang tadi. Masya Allah. Orang tu tinggi dah, tapi bila berdiri di sebelah Nabi, Nabi nampak lagi tinggi. Nak bagi tahu kata kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam wajah yang sentiasa senyum, tak pernah ada kita, sehingga kan diriwayatkan dalam banyak kisah-kisah tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah tunjukkan muka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan susah, tak pernah. Nabi sallallahu alaihi wasallam muka yang sentiasa senyum. Yang seolah-olah sahabat tak pernah nampak Nabi dalam keadaan susah. Senyum sentiasa, murah dengan senyum. Masya Allah. Dan Nabi SAW matanya memang berwarna hitam, kan? Kita air putih tu kan, dan tengah-tengah tu hitam, kan? Nabi SAW, kan? Mata Nabi SAW berwarna hitam. Hari ini kan, banyak orang dia nak bagi cantik mata dia pakai contact lens, pakai warna biru, warna hijau. Sepatutnya kita dah bersyukur sebagai orang Malaysia. Memang rata-rata orang Malaysia mata memang berwarna hitam. Kita bersyukur dapat ikut salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada juga yang nak cari contact lens pakai juga, nak bagi cantik konon katanya. Jadi kalau dia buat begitu, tak dapatlah dia pahala sunnah Nabi tu. Memanglah nampak cantik kan, tapi cara siapa yang dia ikut? Cara siapa yang dia ikut? Dia nampak orang-orang barat pakai contact lens, oh cantik ya, dia pun ikut. Jadi salah, ya. Sepatutnya kita kena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam rambutnya ikal mayang. Rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam rambut ikal mayang. Cantik Nabi sallallahu alaihi wasallam punya rambut. Sehingga kan dalam tafsir Ar-Razi telah disebutkan tentang rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surah Ad-Duha. Wad-duha wal-laili idza saja. Wad-duha itu kalau mengikut tafsir Ar-Razi, wad-duha itu maksudnya demi waktu duha. Duha yang bercahaya dengan cahaya matahari itu sebenarnya adalah cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam, cahaya wajah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikut mengikut tafsir yang betul.
Dan mengikut dalam tafsir Ar-Razi, wal laili idza saja, dan malam itu apabila ia berlabuh. Dan malam yang di situ ialah malam yang diceritakan tentang hitamnya rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita buka tafsir, kitab tafsir, sebenarnya malam itu yang diceritakan ialah kehitaman rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rambut Nabi punya hitam, cantik dan kemas. Betul-betul hitam, bukan pakai dye itu tak. Memang betul-betul hitam. Cantik rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di rambut dan di janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir lebih tak lebih daripada 20 uban. 20 helai uban. Tak lebih daripada 20. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karakter Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu orang yang memang kalau dari segi berjalan laju. Orangnya laju berjalan. Dan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan dalam keadaan badannya agak sedikit bongkok. Dan keadaan jalannya itu seperti orang yang turun daripada tempat yang tinggi. Itu keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita turun di tempat yang tinggi, seolah-olah otomatik kaki kita akan dia akan jadi macam terangkat sedikit. Belakang tu terangkat sedikit. Ya, itu karakter cara Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada cara Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur kan, bangun daripada tidur, makan. Semuanya kena ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya sahaja cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berjaya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ikut sunnah, natijanya saya sebut tadi, natijanya ada dua. Kalau kamu ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kamu taat pada perintah Allah dengan cara Nabi, Allah bagi dua. Yaghfir lakum dzunubakum an yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kamu dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kamu. Cinta pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bawa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan akan bagi dua natijah. Jadi dua natijah ni kalau kita bawa kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita, dua perkara ni akan selalu beriringan dengan kita. Jadi bila kita mati pun dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala redha dengan kita. Masya-Allah. Ya. Jadi itu antara ciri-ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya kesimpulan ya, kita boleh saya buat kesimpulan sedikit. Jadi setiap tahun kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita sambut Maulidur Rasul ya. Jadi bila kita disambut kan, kita cuba tanya pada diri kita masing-masing. Ada tak perubahan dalam kehidupan kita setiap tahun kan, kita sambut Maulidur Rasul? Ada tak perubahan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita? Maksudnya bertambah ke tidak sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita? Jadi kalau tidak bertambah, kita kena banyak menangis. Ya. Jadi sebab sepatutnya kita kena ikut Nabi. Nak menunaikan hak satu orang yang dicinta itu kena ikut cara dia. Itu baru dipanggil cinta. Kalau tidak, macam mana nak dipanggil cinta? Takkan dipanggil cinta begitu. Jadi orang kata nak dapat cinta, orang kata nak dapat redha Allah Subhanahu wa taala, nak dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa taala dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kita tak cerita lagi pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cerita pengorbanan Nabi, rasa kalau sampai subuh kot tak habis ya. Sebab kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam terlalu mahal. Walaupun kita selalu kita dengar kehidupan Nabi, tapi kita cuba muhasabah dalam diri kita, ada tak bertambah sunnah kehidupan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita? Kalau tidak bertambah, kena banyak istighfar. Kalau makin berkurangan, lagi banyak istighfar, lagi banyak bertaubat. Satu perkara, kadang-kadang ada orang tanya, Ustaz, sekarang Allah tengah buat apa? Sekarang Allah tengah buat apa? Kadang-kadang ada persoalan tu akan begitu, akan bermain dalam fikiran orang. Hampir ramai ulama mengatakan apa yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala sekarang ialah Allah Subhanahu wa taala tengah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dalam ayat tadi yusalluna 'alan nabi. Sepatutnya yusallu ni kalau ikut dalam ilmu tata bahasa Arab dipanggil fi'il mudhari', fi'il yang sedang berlaku. Tapi ulama dia tak terjemah dengan fi'il mudhari', tak sesuai. Jadi ditambah dalam fi'il mudhari' itu ditambah ada sifat dawam dalam fi'il mudhari' tadi, itu sifat sentiasa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya sentiasa berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terus berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang beriman, hendaklah kamu berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara sifat satu orang bakhil, bila mana didengar Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut tapi dia tak sebut sallallahu alaihi wasallam, dia tak berselawat kepada Nabi, itu salah satu sifat bakhil. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi insyaallah ya, kita dah habis masa dah habis masa dah. Ya, dah habis masa. Jadi itulah antara orang kata perkara yang perlu kita ambil tahu dalam kehidupan kita. Kita kena banyak bawa dalam kehidupan kita tentang sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan banyakkan berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman. Okey, last. Di akhir zaman kita ni memang kita sibuk dengan kehidupan masing-masing. Jadi kita nak cari satu orang guru mursyid untuk nak mendidik setiap hari dalam kehidupan kita tak mampu. Sebab kita sibuk dengan kehidupan kita, bekerja, berkeluarga. Tak dinafikan, memang sibuk. Dan kita dalam keadaan sibuk begitu, memang susah nak cari satu orang guru mursyid yang boleh jaga boleh jaga ibadah kita, boleh jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ramai ulama berpesan, kalau satu orang itu nak dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala secara direct, nak Allah Subhanahu wa taala bimbing seseorang itu, kena banyak berselawat pada Nabi. Dengan asbab berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan limpahi rahmat dalam hati orang itu. Selagi dia berselawat, Allah akan limpahi rahmat. Kalau satu orang berselawat 1000 kali, Allah Subhanahu wa taala limpahi rahmat 10,000 kali dalam hati orang itu, sehingga orang itu takut takut dengan Allah Subhanahu wa taala, datang sifat takut dan taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala dan ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu orang yang berselawat, kata Nabi, satu orang berselawat kepadaku, Allah Subhanahu wa taala berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Selawat kepadaku sekali, 10 kali Allah selawat kepadanya. Selawat yang Allah Subhanahu wa taala selawat kepada kita, ya maksudnya hati kita Allah Subhanahu wa taala naungi dengan rahmat. Jadi kalau kita makin banyak selawat, hati kita makin dinaungi dengan rahmat. Jadi bila dinaungi dengan rahmat, maka oleh itu Allah Subhanahu wa taala sendiri akan ambil alih sebagai guru mursyid untuk jaga orang yang gemar berselawat dan orang yang jaga amalan berselawat. InsyaAllah ya tuan-tuan. Boleh insyaAllah. Jadi atas maksud itu aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita majlis kita dengan tasbih kifarah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam akhiru أولا وآخرا ظاهرا وباطنا قولا وفعلا وعملا صالحا وأمتنا على سنة والجماعة. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا ظاهرا وباطنا قولا وفعلا وعملا صالحا وأمتنا على سنة والجماعة. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا ظاهرا وباطنا قولا وفعلا وعملا صالحا وأمتنا على سنة والجماعة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه
نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.